عليه وآل الأصحاب حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لا نبي بعده. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. وبعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang beramal salih dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni sempurna imannya, ialah apabila mereka disebut dengan nama Allah, maka gementarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka meningkat imannya, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man 'azma 'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik, yakni orang yang berakal, itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya adalah orang yang jiwanya mengikut hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah ampunkan dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama sekali, Masya Allah. Terima kasih pada Masya Allah. Ada Encik Zulkifli dia. Subhanallah. Tengok gambar lagi. Insya Allah. Atas liputan ini, Insya Allah, pada pengurusi Surah An-Nur, seluruh yang berusaha dari dan kuasanya, dan juga para ustaz, para asatidzah, para imam, abang bidan, dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, masya-Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan kasih sayang Allah, taufik Allah, Allah pimpin tangan kita ni duduk dalam satu majlis, ulama katakan ni taman-taman syurga, insya-Allah. Kenapa taman-taman syurga? Tak nampak pun ni. Nampak ke? Ni satu majlis pengampunan dosa. Orang nak masuk syurga, kan, sebelum nak masuk syurga tak ada dosa, kan? Tak ada dosa, dan buang dosa, bersih dulu dosa. Itu syarat. Nak jadi ahli syurga walaupun dosa setelah zarah pun tak boleh ada.
Jadi duduk dalam taman-taman syurga ni Allah ampunkan dosa. Orang yang tak berdosa duduk dalam majlis ni. Dan rasa Allah ampunkan dosa, Allah tampar lagi 1,000 kirat pahala. Dan 1,000 kirat ni apa rupanya? Ini kita nak bawa balik jumpa Allah. Nak dibawa balik jumpa Allah, bukan kita bawa balik duit 1,000 ringgit, tak, 1,000 kirat ni kita nak bawa balik. Dan ini bergantung kepada iman. Ini hari ini kita iman yang ada ni, kalau kita usahakan sehingga dia jadi tetap, sehingga dia jadi sempurna. Iman itu Allah jaga. Sehingga kerana bila Allah jaga iman kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga fikir kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga keseluruhan anggota yang Allah bagi nikmat kepada kita ni lama dah. Sehingga kan kita dapat nilai itu 1,000 kirat. Walaupun 1 kirat, walaupun sebesar pahala sebesar zarah, kita tahu nilai dia bagaimana. Sebab daripada penilaian yang betul ini, tuan-tuan dapat hadir hari ini. Jadi ini nikmat Allah bagi itu. Kita kena syukur, sebenar-benarnya syukur kepada Allah SWT. Tengok orang ramai ini orang pilihan dia. Memang orang yang sedikit dia masuk syurga. Bukannya ramai. Dalam zaman Tok Adam kita dulu kan. Sehinggalah bayi yang lahir sebelum kiamat, last. Agak-agak orang ramai yang masuk syurga. Sedikit je tuan-tuan. Tapi kita kena fikirkan, kena ada kerisauan sama ada kita duduk dalam yang sedikit tu ataupun tidak. Kan? Ramainya tak masuk syurga. Hari ini berapa jumlah populasi dunia? Lebih kurang 8 bilion lah penduduk dunia ni. Berapa ramai Islam? Lebih kurang hampir 2 bilion, 1.8 bilion lah. Agak-agak berapa ramai yang boleh masuk syurga? 1.8 je. Betul-betul lagi dekat pace oleh Allah SWT. Nak cerita ni golongan yang sedikit. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, tuan-tuan kena bersyukur. Inilah golongan sikit. Kalau tak ada, tiap tahun tengok. Berapa ramai orang dekat shopping center dengan orang yang berada di tempat yang paling Allah suka. Ini tempat paling Allah paling suka. Ahabbul biladi ila Allah masajidullah. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah Allah, di surau, di masjid, di dalam satu majlis, Masya Allah, yang menyebut nama Allah, yang membesarkan Allah, yang hebatnya sunnah Rasulullah SAW, sayangnya kita kepada Rasul. Ni, bila ada penceritaan itu di dalam satu majlis, itulah majlis yang Allah suka. Jadi syukur subhanallah. Lebih-lebih lagi orang macam saya. Dulu selalu berada dalam masjid, majlis yang lalai. Apa makna lalai ni? Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Siapa Al-Imam Hasan Al-Basri? Dia tabi'in. Siapa guru dia? Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu guru dia. Dia tak jumpa Rasulullah, tapi dia jumpa para sahabat. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, insyaAllah, dia kata apa? Satu orang yang menjalani kehidupan harian dia tanpa mengingati mati, itu dia lalai. Sebab tentang yang dimuliakan Allah SWT, subhanallah. Saya ni tuan-tuan berubah ni, alhamdulillah, hijrah, berhijrah daripada alam dulu lalu kepada alam yang sentiasa mengingatkan Allah SWT, insyaAllah. Hijrah sebab berdoa mak dia 30 tahun mak dia doa, hampir 30 tahun. Kerana apa? Kerana ketika semua mak bapak, anak-anak ni jadi anak yang salih, anak yang baik, betul?
Kan? Jadi macam mana kita didik anak kita? Bergantung kepada ilmu yang kita ada, mak bapak ni ada. Kalau betul yang ilmu mak bapak ni ada dan dia pun amalkan, bolehlah dia didik anak. Bergantung pada pengetahuan yang dia ada. Tapi pertama sekali, apa makna soleh? Apa makna solehah? Saleh, solehah ini adalah satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidup dia, serahkan hidup, keseluruhan hidupnya 60-70 tahun. Kenapa 60-70 tahun? Itulah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Banyakkan umur umat aku adalah 60-70 tahun. Sedikit dia sampai lebih dulu itu. Jadi seorang yang saleh, salehah ini menyerahkan keseluruhan hidupnya 60-70 tahun, rela diaturkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu. Ini saja. Pengetahuan ini yang penting. Erti ini kita kena faham supaya kita dapat didik anak kita seperti apa yang kita faham. Mendidik anak dengan agama. Tak boleh tinggal. Kerana agama ini yang mengaturkan anak-anak ini, yang mengaturkan diri kita ke arah apa yang Allah suka dan Nabi suka. Tak boleh lebih, tak boleh keluar dari itu. Tak boleh kita, Masya Allah, ikut. Sebab hari ini kita tengok kadang orang berpangkat tinggi Islam, dia tahu perkara itu haram, tapi kenapa dia ambil rasuah? Dia tahu benda itu haram ni, dia sanggup terima rasuah, dia sanggup memberi rasuah. Kerana dia menilai duit, dia nampak nilai duit tu. Banyak ni, ini aku boleh beli kereta Lamborghini, contoh. Dengan duit banyak ni, apa yang aku idamkan selama hari ni, nak rumah banglo. Anak aku ramai, 7 orang, perempuan aku rumah banglo, ada 9 bilik cantik. Ambil rasuah. Nak harapkan gaji tak boleh. Kenapa jadi begini? Kerana dia tinggalkan agama pada awal didikannya itu. Masya Allah. Yang ini yang tak boleh, tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari ini, apa-apa sekalipun, kita kena usahakan iman kita. Semua sebab hari ini yang berlaku dekat dunia ini semua mengenai iman. Sumber berlakunya kemungkaran, sumber berlakunya ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana semua bersama iman. Sebab Allah bagi kita ujian untuk ingatkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita insya-Allah usahakan iman kita supaya jadi tetap, jadi sempurna. Dengan iman yang tetap, iman yang sempurna ini dapat menghalang kita daripada melakukan perkara yang Allah tak suka, Nabi tak suka. Hari ini dengan Allah bagi kita Islam, tu kena syukur. Tadi syukur dapat duduk dalam majlis, syukur dapat duduk dalam rumah Allah, syukur Allah dampunkan dosa duduk dalam majlis. Dan lagi syukur, Masya Allah, ni hari-hari kena syukur ni. Allah bagi kita Islam, percuma je. Dan Allah bagi kita Islam, Allah package sekali dengan iman. Dia bukan asing-asing tu tak. Kau jadi Islam, kena usahakan ni, kau kena dapatkan iman. Tak, dia bagi sekali package. Kerana apa? Seorang Islam pastinya dia dah menjalankan tu 5 rukun tu. Dan penting sekali yang atas tu 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah iman. Nak percaya kepada Allah, kan? La ilaha illallah. Masya-Allah. Ada kalimah nafi, kalimah isbat kat situ.
Kita nak nafikan apa? Tak ada apa yang boleh berkuasa lagi melainkan Allah. Tak ada siapa yang berhak disembah melainkan Allah. Kita nafikan segala-galanya hanya Allah saja. Dan isbat kita bersandar bergantung semata, bergantung bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapatkan keyakinan ini itu sebab kena belajar tauhid. Siapa Allah, nak kenal Allah dengan sifat 20-nya, insya-Allah, dan sebagainya, insya-Allah. Begitu juga Muhammad dan Rasulullah. Ada kalimah Muhammad dan Rasulullah, 2 kalimah. Tidak ada kejayaan melainkan kita ikut cara Nabi je. Sebab Nabi ini diutuskan oleh Allah SWT kepada kita supaya kita ikut cara dia. Katakan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri kamu ini seorang Rasul sebagai contoh yang terbaik yang jadi ikutan kepada kamu. Tuan-tuan, ini kalimah iman. Jadi Islam kita dapat iman. Dan iman ini kita kena, Masya Allah, kena apa? Kena Allah SWT Muhammad, kena faham sifatnya berbolak-balik. Iman sifatnya berbolak-balik. Kadang atas, kadang bawah. Kadang tu malas gitu kan. Malas nak solat, nanti tunggu bodak lah. Ada masuk lagi ni, zuhur ambil lagi. Banyak gila solat. Ni ketika iman sedang lemah. Kalau iman sedang naik, tuan-tuan, tak payah bangun subuh 5 minit sebelum mana dah dapat hilang masjid. Yang apa ni, yang perempuan ni tu 5-10 minit sebelum waktu dah sejadah dah bentang dah. Dah duduk dah. Kan? Zikir tak pernah buat pun buat je. Nak dapat ni kalau Allah 1000 ni satu hari ni. Iman tengah meningkat. Tapi kalau iman tengah lama, ni. Sebab hari ni tuan-tuan yang mulia Allah SWT, apabila kita tidak mengusirkan iman kita, apa yang berlaku? Sebab kita tengok hari ni tuan-tuan, orang yang terlampau yakin di Islam dia masuk juga. Aku dah Islam dah, confirm masuk syurga tu kan. Kita muda-muda orang ni tentu lah. Omak suruh pergi masjid, tak pergi, suruh semayangkan, macam-macam alasan ni. Kalau tak melawan pun dalam hati lah melawan kan. Apa dan Islam so kan, confirm mana iman dia. Kalau masuk mengaku pun kejap je kan. Dah habis dosa-dosa kan, dia keluar, dia bawa masuk dalam cukup kokang, okey lah. Ingat seorang macam tu kan. Di saat yang paling kritikal tuan-tuan, yang paling bahaya sekali, itulah dia sakaratul maut. Nak confirm kalau kita ni mati dalam Islam atau mati bukan Islam, tu je. Sebab hari ni tuan-tuan, Allah bagi macam-macam ujian ni. Ujiannya apa? Ujiannya apa? Peringatan daripada Allah. Kenapa pula ada ujian? Kau dah jadi makin alastu bi rabbikum, dengan bukankah aku Tuhan kamu kan? Allah kata kan? Maka jawablah seluruh huruf. Bala, benar. Syahidna, maka aku saksi kalau Tuhan kami ya Allah. Betul ke ni? Betul ke Tuhan kami saksi, confirm. Sanggup tak? Taat perintah aku, sanggup ya Allah, kau Tuhan aku. Asbab dari kau Tuhan aku yang menciptakan aku, insya-Allah, syukur ya Allah. Aku akan taat perintah kau. Ini perjanjian kita. Jadi penghijrahan ini tuan-tuan, masya-Allah, subhanallah. Jadi daripada alam roh ke alam mahabbah. Alam mahabbah ni apa? Alam rahim, alam kasih sayang. Jaga ibu ni kan, masya-Allah, jaga makan, kan, betul tak? Penuh kasih sayang ibu 9 bulan 9 bulan 10 hari dalam perut ni. Dalam perut ni, masya-Allah, dalam rahim ni, masya-Allah. Dijaga bila alam mahabbah. Lepas tu dimasukkan roh, perjanjian dah berlaku, dan maka lahirlah anak ni.
Maka lahir dalam alam ke alam apa? Ni alam dunia ni apa? Alam fitnah. Dalam arti kata lain, alam fitnah adalah alam ujian. Kenapa diuji? Kerana nak uji lah iman kamu pasal pada janji dengan aku tadi. Kau dah berjujur dekat aku Tuhan kau, okey lah, betul. Aku nak confirm kau betul-betul ni iman kau ni. Jadi aku uji kau. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Asbab daripada itu hari ini kita syukur kita dapat Islam dan iman, dan dalam masa yang sama untuk menghadapi ujian. Masya Allah. Jangan kamu sangka kamu ni orang yang beriman sehingga aku tidak uji kamu. Jadi Allah uji kita ni nak confirmkan iman kita. Jadi Masya Allah, dengan fahamnya kita, iman ini berbolak balik. Dia bertukar-tukar. Kalau tak jaga betul-betul, dia tonggang tu lagi. Kejap atas, kejap bawah, kejap depan, kejap belakang. Masya Allah. Sedangkan Allah pun kata dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ini penting iman ni. Allah dah bagi dah peringatan banyak dah kat dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita ni lah. Dengan panggilan yang begitu kasih sayang Allah, yang begitu mulia dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, aminu billah, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Dah beriman, kena jaga iman ni, kena usahakan iman ni supaya dia tetap. Tetap kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Seperti yang kita dah janjikan. Pentingnya iman ni, insya-Allah. Nak mempertahankan diri kita dari segala ujian yang kita takut, kita buruk sangka kepada Allah SWT. Jadi iman ini harus diusahakan untuk disempurnakan. Rasulullah SAW ketika bersama dengan sahabat, insya-Allah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasulullah selalu buat apa tuan? Mengajar untuk bagi peringatan pada para sahabat. Dan ada ketikanya Rasulullah bagi amaran kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat ni siapa? Ahli syurga. Sahabat ahli syurga tuan, 124,000 orang. Yang 10 orang tu dah dekat dunia lagi, dah digelar dan dibagi gelaran ahli syurga. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Rasulullah Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Rahman bin Auf fil jannah, Zubair al-Awwam fil jannah. 10 orang. Dan yang lain-lain, insya-Allah. Duduk dengan Rasulullah ahli syurga. Rasulullah ya apa? Peringatan kepada ahli syurga. Apa peringatannya? Jaddidu imanakum. Sehingga ulama kata, insya-Allah, ini amaran. Rasulullah bagi amaran mengenai iman kepada ahli syurga. Ahli syurga pun kena warning ke? Janganlah kamu terlalu yakin dengan iman yang ada pada kamu, walaupun kamu dah gelar ahli syurga. Bila-bila masa dia boleh terbalik. Sebab ahli syurga ni tuan-tuan, insya-Allah para sahabat dia berusahakan iman dia dengan mentaati perintah Allah. Sedikit pun tak ada langsung tidak yakin kepada Allah. Usahakan iman ni. Mengusahakan iman ini, insya-Allah, mentaati segala perintah Rasulullah SAW. Segala sunnahnya diakui, diyakini. Tak ada 0,0001 tak yakin, tak. 100% solid, bersih keyakinan. Ini usaha para sahabat. Hari ini kita tenang, kalau kita tak usahakan iman kita, apa berlaku? Hari ini kita tak pelik. Kita tengok orang Islam sendiri ambil rasuah, orang Islam sendiri Allah buat maksiat. Dia tahu benda tu orang, tak ambil dia buat juga. Tak. Jadi Masya Allah, apa hikmahnya ujian ni? Supaya kita faham, kita kena usahakan iman. Ini peringatan daripada Allah. Bukan kena. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, usahakan iman kamu supaya kamu jadi bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, atiullah wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itulah usaha kita untuk usahakan iman kita. Supaya segala ujian Allah kita melakukan mempertahankan. Supaya bila kita usahakan iman kita ni, Allah sayang kepada kita, Allah jaga fikir kita yang betul. Fikir betul ni, betul fikir ni. Tuan-tuan nak melakukan satu pengorbanan, nak melakukan pengorbanan ni, tuan-tuan, kita ada kena fikir yang betul. Contoh tadi saya cakap lah nilai. Kalau orang tak dapat nilai 1,000 qirat ataupun pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT ketika kita menghadiri majlis ilmu, tuan-tuan tak datang. Kalau tak dapat nilai itu, tuan-tuan tak datang, tuan-tuan. Sebab daripada, Masya Allah, kita semua buat persediaan untuk menghadapi ujian. Tak apa-apa ujian nanti Allah akan bagi kepada kita, tapi kita dah bersiap dah. Bersiap sedia. Jadi kita hidup di dalam rahmat Allah, kita hidup di dalam kasih sayang Allah. Allah jaga kita. Bukan jaga badan fizikal kita je, tak. Allah jaga kita fikir. Kenapa hari ini orang ambil rasuah? Pasal dia fikir tak betul. Fikir dia tak betul apa? Dia nampak nilai duit, dia tak nampak nilai pahala. Tapi kalau 1,000 qirat ni ditukar jadi 1,000 ringgit, ramai tak orang datang? Ramai tak datang? Maju Nabi cakap bagi majlis ilmu je bagi 100 ringgit dolar. Apa orang datang? Jangan cakaplah solat jemaah je kan. Berapa kali ganda kalau solat berjemaah? 27 kali ganda. Kalau ditukarkan dengan nilai 27 ringgit, lepas itu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Masing-masing jemaah tengok kursi, ada 27 ringgit. Lepas tu nanti isyak solat lagi, lepas bagi salam ni semua jemaah tengok kursi, ada 27 ringgit. Berapa dah? 54 ringgit dah. Kan kejap lagi subuh, 27 ringgit lagi. Berapa? 5 waktu satu hari dapat 27 ringgit kali 5, 135 lebih kurang kan? Agak-agak ramai dah orang dalam masjid. Garanti ramai pasal pasal dia nampak nilai duit tu. Dia tak nampak nilai pahala yang kita nak bawa balik. Itulah benda duit ni kita tak bawa balik. Jadi kena usahakan iman kita supaya Allah sayang kepada kita dan Allah betulkan fikir kita ni. Ini dah cantik dah ni, langkah ni dah cantik dah. Datang ni bukan tak nak tengok hijam tak, dengan dengar hijam nyanyi, bukan. Ini kerana taufik rahmat Allah ni, kena bersyukur. Bersyukur. La'in syakartum illa azidannakum. Kamu syukur dengan aku tambah lagi. Syukur nak betul-betul syukurnya mana? Apa makna syukur ni sebenarnya? Syukur taati perintah Allah. Walaupun perkara itu nampak buruk di pandangan orang, bagi kita itulah Masya Allah hikmah. Ada hikmah ujian ni. Pasal apa? Allah betulkan kita punya kepala otak, fikir kita tu betul. Saya bagi contoh lah tentang Masya Allah Sumayyah. Pernah dengar Sumayyah? Sumayyah ni daripada keluarga Yasir. Apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, menyebarkan Islam secara senyap, keluarga Yasir ni lah yang dulu-dulu di antara keluarga yang pertama masuk Islam. Betul kan? Jadi anaknya itu dulu nama Sumayyah. Sumayyah ni apa? Kalau lagi dah Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara, kan? Tahu kan? Dia syahidah pertama. Dia mati kenapa? Apa sebab dia mati? Kena seksa, kan? Kalau kita fikir orang yang kena seksa tu, kita apa kan? Kita doakan
Ya Allah, macam Palestin. Dan bumi Al-Quds tu, bumi yang ketiga suci tu, Makkah, Madinah, Al-Quds, Baitul Maqdis. Banyak sejarah ke situ. Kiblat pertama, Nabi pernah jadi imam kepada para anbiya. Sebelum nak Mi'raj pergi ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tu sejarah. Kita pun minta bantuan orang Palestin. Betul tak tuan? Orang Palestin, ya Allah, lepaskanlah daripada cengkaman orang Yahudi. Agak-agak berapa ramai ulama ada orang kan? Ulama ada orang satu Anbiya tu. Allah sayang ulama ni, orang alim ni, orang jaga amal ni Allah sayang. Doa makbul. Di antara Allah sayang kepada satu orang tu, Allah makbulkan doa dia. Tapi dengan Palestin dia tu, ni fikir ni, tak nak fikir tu. Kenapa Sumayyah masuk Islam, keluarga di antara yang belum umum masuk Islam dengan kena seksa. Allah tak sayang dia ke? Allah tak sayang ke orang Palestin yang memperjuangkan Islam? Kan? Allah tak sayang ke? Allah tak bantu ke? Pada fikiran kita, bantuan Allah ni macam mana kan? Kenapa saya Allahumma salli ala Muhammad? Saya pun belajar nak betulkan fikir saya ni, doa kepada Allah supaya Allah betulkan fikir. Allah tak sayang ke semua itu? Ya Allah, mesti ada doa Palestin, ya Allah. Kita ingat, kita punya fikir sekarang ni, mohon bantuan daripada Allah ni mengikut cara kita. Ya Allah, ya Tuhan, aku sakit, ya Allah, bagilah aku sihat. Ini fikir kita. Aku sakit, ya Allah, bagilah aku sihat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ibu aku ni, ya Allah, kena COVID, ya Allah, dia orang tua, dia tak larat nak tanggung, ya Allah, bagilah dia kesihatan, pulihkan dia sembuh seperti sedia kali. Ni kita minta kepada Allah. Kadang tu kita kan, tapi apa kata, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu ada ayat lah, ayat Quran. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kita benci perkara itu, tapi Allah kata itu yang terbaik untuk kita. Kita kasihkan itu baik. Jadi maknanya kita minta bantuan, itulah kita harapkan bantuan. Daripada kaya, daripada miskin, jadi hidup senang, kaya. Itu cara kita fikir. Tapi macam mana Allah sebenarnya? Allah bantu orang Palestin, Allah bantu semuanya. Jangan kata Allah zalim, Allah biarkan dia dah masuk Islam, Allah biarkan dia siksa. No, bukan gitu. Fikir kita tu salah. Apa yang betulnya? Allah bantu semuanya. Apa bantuannya? Allah tetapkan iman semuanya ni, walaupun disiksa teruk macam mana pun, ahadun ahad, tetap imannya, mati dalam Islam. Itu dapat syahidah. Ini cara Allah itu. Begitu juga orang Palestin. Berapa ramai orang Palestin dapat syahid. Ini bantuan Allah. Allah kekalkan imannya di dalam Islam, mati dalam Islam. Syahidnya apa tuan-tuan? Orang masuk syurga tanpa hisab. Apa makna masuk syurga tanpa hisab? Dia tak lalu mahsyar. Tahu tak keadaan mahsyar dia teruk. Dengan 12 biji matahari atas kepala. Bukan matahari kita bayang sekarang ni, dengan gelapnya, dengan panasnya, insya-Allah. Dengan, ya Allah, mengenut orang manusia ni daripada zaman Nabi Adam sampai bayi yang terlahir, dilahirkan sebelum kiamat. Itulah berkumpul dalam satu tempat. Teruk tu kan? Jadi orang mati syahid dia berlebihan, dia tak lalu masyarakat, dia tak perlu dia hisap, tunggu sesuk, tunggu kat meja syurga. Itulah cara Allah bantu. Hari ini tuan, kita kena betulkan fikir dengan kita usahakan iman kita, supaya dalam ujian yang Allah bagi ni, Masya Allah, kita dapat redha. Kita dapat redha. Hari ini COVID-19, orang cakap apa saja ujian lah, Masya Allah, kita kawan lah. Tiba-tiba lah Kak Nak pula suami meninggal COVID kan. Kita pun datanglah kat kanak, tak apalah Kak Nak. Ni semua ujian Allah. Tak ada, selalu kebetulan itu tak, saya tak kenal pun. Kebetulan. Ada pula.
Contoh kan, si bulan Allah Akbar meninggal, kita pun datang akak kan, takziah akak kan. Tapi kak, jangan risau kak, setiap ujian ada hikmah dia tu lah. Semua orang cakap macam ni. Tapi Allah dah uji kita COVID kan, 19 tak, COVID-19 ni berapa lama dah? 2 tahun lebih dah. Saya nak tanya, kita kena tanya pada diri kita. Setiap ujian ada hikmah. 2 tahun lebih Allah uji kita ni, dah dapat belum hikmah ni? Ini soalan yang kita kena tanya. Dah dapat betul, dah dapat ke belum? Sepatutnya hikmah yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu persoalan yang kita kena ada kayu pengukur. Di dalam kita mengusahakan iman kita ada kayu pengukur. Macam contohlah, satu orang hamba Allah dia kerja ataupun dia berniaga kan, cukup bulan dia kira akaun dia, untung kita ni insya-Allah. Gaji lah, dia ambil gaji kita RM5,000. Ya, dia pun jumpa isteri dia, sayang, gaji abang ni termasuk overtime kat dulu, ada RM5,000. Jom kita tengok apa perbelanjaan kita bulan ni. Betul tak je? Kita ukur pun gaji kita RM5,000. Okey, duit sekolah anak sekalian. Betul kan? Duit motor abang pergi kerja sekian dengan duit minyak. Duit dapur sekian. Duit itu, duit ini dah tolak dah semua kan? Ada RM1,500 lagi kita punya balance. Maknanya kita boleh simpan RM1,500 insya-Allah ya, masya-Allah. Kan dapat sampai masa besok terkumpulnya duit kita ni, dapat kita pergi Mekah. Betul kan? Itu duit kita kira betul tak? Kita atur betul. Ada lah dunia parameter, kayu pengukur. Iman kita buat macam tu tak? Iman kita buat macam tu tak? Ini penting. Iman pun ada ukur juga. Hari-hari kena ukur. Sebab tuan guru saya, Masya Allah, dia bagi saya amalan ni. Hari ni saya nak kongsikan amalan ni. Hari-hari kena tanya iman tentang pagi. Macam kita makan, pagi sarapan, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, makan tengah malam, 5 kali. Maknanya 5 kali kita tanya iman kita ni, okey tak okey? Hari ni macam mana iman aku, insya-Allah. Pasal iman ini menentukan kita ni okey tak okey di akhirat besok. Kerana usaha iman ini yang menentukan usaha kita ni. Yang kita dapat melakukan amal baik ni, masya-Allah, tambahkan iman, tambahkan amal ni, ni kita dapat jaga amal kita, iman dan usahakan iman kita. Contoh ujian ni COVID-19 ni. Setiap orang nak duduk ujian. Dia nak naik pangkat, duduk ujian ni kan. Dia nak jadi doktor, kena tak duduk ujian. Nak ambil SPM, ujian tu. Nak masuk universiti lepas tu kan. Dia melakukan ujian. Masya Allah, anak nak ambil SPM, mak pun jerit, "Along, dah belajar belum hari ni?" SPM tak lama lagi, 2-3 bulan. Kan? Siap-siap nak pergi tuition. Tak puas belajar kat sekolah, pergi ambil guru tuition pula, bayar duit lebih sikit. Malam bapak pula jagakan anak ni je jadual. Satu hari kena ada 4 jam kena belajar, ulang kaji. Pasal SPM nak dekat. Ini cara kita nak buatkan anak ni supaya dia bersedia untuk menghadapi SPM. Betul dunia persediaan dia, Masya Allah. Bersungguh-sungguh, ikhlas, Masya Allah. Dengan teknik yang betul, Masya Allah. Dia duduk SPM senang aja je. Malahan banyak soalan lucu. Aku dah belajar dah faham dia pun buat. Kan? Dia dapat rasa apa? Ketika ujian dia buat tu, dia dah tahu dah dia lulus atau tak lulus. Betul tak? Boleh rasa apa? Boleh rasa. Tuan-tuan boleh rasa ni sekarang ni. Ahli syurga ke bukan ahli syurga? Kita dapat rasa berdasarkan kepada apa iman yang kita usahakan ni. Boleh rasa. Jadi lulus dia masuk universiti, lulus dia naik pangkat, lulus dia dapat jadi doktor, engineer. Sebab dia
COVID-19 ni, kita dah sedia belum dah? Sepatutnya iman kita dah manusia pada 2, 3, 4 tahun yang dulu tu, Masya Allah, kita jaga amal kita solat dekat masjid dan lelakinya, Masya Allah. Yang perempuannya taat dengan suaminya. Suami dia kan semayang kat rumah je lah, semayang kat rumah 5 minit sebelum waktu dah bentang dah sejadah. Suami dah bentang dah sejadah dah. Yang abang dah bentang dah sejadahnya, jangan lupa solat awal waktu. Ini usaha iman. Kita sedekah, kita berbaik dengan jiran, hubungan silaturahim dengan jiran, jaga baik-baik, tak nak kecilkan nanti jiran. Dengan zikir kita, Masya Allah, kita jaga amal ini. Ini usaha iman ni. Jadi bila berlaku je COVID, kena berhenti kerja, kena buang kerja, kena berhenti kerja. Yang ada company tutup, yang bankruptcy. Kalau dulu hidup senang, sekarang ni kena sekat-sekat macam-macam. Kalau orang ini, dia betul dia usahakan iman dia, ketika berlaku je PKP ni, Masya Allah, dia boleh jaga apa? Yang abang berbalik ni kan, abang kena berhenti kerja lah ya. Kau kata dia kena berhenti kerja. Suami isteri pun seorang isteri yang taat, seorang isteri yang baik, solehah, tak apalah bang kan, kita redha je bang, tak apalah, ada hikmah dia ni. Tak apa bang, tanah kita pun luas kat luar tu kan, jangan risaulah pasal makan. Kita tanam apa kita bercocok tanam je bang. Semata PKP ni kan, kita pun tak boleh nak pergi mana. Kita usahakan tanah kat luar, kita tanamlah apa yang patut untuk keperluan makanan harian kita. Ni dia. Walaupun dia kena buang kerja, walaupun dia kena bankruptcy, dia redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang tak usahakan iman kerana kelalaian dia, hidup senang, enjoy di sana, holiday. Bulan depan pula pergi Europe pula, keluar dekat Facebook, holiday, masa snow pula tu, cerita. Bang, kan? Ingat nak tambah beg tangan satu abang Louis Vuitton tu kan, 5,000 tu kan. Tak apa, suami banyak duit, buat. Kalau sibuk-sibuk cari projek lagi, manusia ni gitu tu kan. Hari ni dapat satu longkok emas, dia fikir lagi macam mana nak dapatkan longkokan yang kedua. Ni manusia, Nabi pun dah cakap. Dalam pada dia usaha yang kedua tu, dia nak usaha lagi yang ketiga. Sibuk dia nak mengusahakan, baru dapat projek lagi 150 juta. Tadi kan dia betul-betul kain, macam-macam dia nak, semua dia dapat. Tak puas hati lagi, ada lagi satu projek ni, Petronas, aku nak kerja ni, walaupun kecil sikit lah, 70 juta buat tender. Dan sibuk kerja tender, tengok kesul, dah 4 suku dah, asal berapa? 4,5, tak apalah, ada 15 minit lagi, 4.25 tu solat, dan nanti terus asal lagi. Ni dia kan, kadang kita tak rasa kita lalai ni. Kadang apa? Lalai dengan hidup kesenangan. Innal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Seluruh kehidupan di dunia ini merupakan harta, pangkat, jawatan ini adalah bagi kesenangan bagi orang-orang yang terberdaya. Dia Allah kata dalam Quran, subhanallah, lalai, tak sempat nak usahakan iman dia. Sekali COVID datang, company tutup tuan-tuan. Company tutup, hutang banyak, jadi bankruptcy, tekanan. Bunuh diri. Islam haram, tahu? Bunuh diri ni haram. Jadi tidak boleh terkeluar dari Islam yang cerai-berai. Pasal tak buat persediaan untuk menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun Allah sayang kepada kita. Sebenarnya setiap ujian ni adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sayang kepada kita untuk ingatkan kita lagi. Masa dah hampir dah. Apa dia? Mati kan? Hebat macam mana pun kau, kaya pun macam mana kau, Masya Allah. Ini ujian kau tak boleh nak elak. Hebat kau, Perdana Menteri ke, kau siapa lah.
Jadi Allah ni bagi sentiasa bagi kita ingatan kerana dia sayang kepada hamba-Nya supaya apa? Setiap ujian ini sepatutnya kita kembali kepada Allah. Inilah hikmah dia. Jadi kayu pengukur bagi iman kita ni tentang semua. Saya pun Masya Allah lagi beberapa orang dah saya kena tanya ni. Sejak Allah uji aku ni, aku jauh dengan Allah ataupun biasa macam dulu juga, ataupun aku makin rapat dengan Allah SWT. Ini hikmah yang sepatut kita dapat. Ini hikmah yang sepatut kita dapat. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita taat perintah Allah, makin kita belajar mengamal dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sepatutnya kita adu tentang tuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di antara perkara yang kita kena usahakan iman kita, salah satu kaedahnya adalah insya-Allah kita tanya pada diri kita tentang insya-Allah ni nak ukur iman juga ni. Hidup tak kita pada Rasulullah. Ambil tangan ni dan tahu tak ada diri, tak ada jantung ni. Ya Allah, kita tak rindu ni, ya Allah. Kalau ada rindu, alhamdulillah, walaupun sedikit datang. Tapi kalau tak ada rindu, tuan, macam mana nak dapatkan perasaan rindu? Kita kena sayang. Macam mana nak dapatkan sayang? Kita kenal. Macam rumah itu, kita kalau pergi outstation tentang kita rindu, betul? So kita sayang diri kita anak itu, sebab kita rindu dengan dia. Macam mana kita sayang? Pasal kita kenal isteri kita siapa. Ya Allah, baik ni siapa ni. Dia siapa makan aku, pakaian aku. Walaupun itu tanggungjawab aku, tapi orang sebab dia taat daripada suami ni, insyaAllah dia bantu untuk siapkan segala keperluan aku tanpa sikit pengungut. Itu yang menyebabkan kita kenal isteri kita itu sebab kita sayang pada kita, sayang pada isteri kita. Apabila kita pergi outstation, itulah orang yang pertama yang aku rindu. Sebab bila sayang nak kenal. Jadi hari ini Rasulullah ni tentang dia yang akan jaga kita besok dekat akhirat, dekat mahsyar tu, yang nak bagi syafaat, yang Nabi sayang kepada umat dia tak ada tara tentang, sehingga kan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, masya-Allah, Umar, Osman, Ali dan yang lain-lain, yang paling kritikal yang 4 orang ni yang dia sangat sayang ni, insya-Allah. Abu Bakar tak apa, biasa. Umar mati kena bunuh, Osman mati kena bunuh, Ali mati kena bunuh. Rasulullah buat apa? Rasulullah doa syurga, insya-Allah. Rasulullah tak pernah menggunakan doa yang dianugerahkan oleh kepada para anbiya. Para Nabi semua ada doa sebagai senjata doa yang makbul. Dia last resort, Nabi-Nabi akan pakai doa tu. Nabi Sulaiman, apa dia minta? Dia minta kerajaan yang besar, yang canggih. Allah anugerahkan dia satu kerajaan yang tercanggih, sehingga hari kiamat tak ada kerajaan yang akan secanggih kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Musa habis Fir'aun. Ni doa. Nabi Namrud dan Nabi Allah sallallahu Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam. Habis Namrud. Semua Nabi pakai doa ni, insya-Allah. Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak gunakan doa ni. Jadi ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan takdir kematian cucu kesayangan dia dan para sahabat ni, dia tahu. Tapi satu ketika bila dia tahu takdir kematian ya Hasan dan Husin, seorang kena pancung, seorang kena racun. Jibril bagi tahu, atuk itu cucu kesayangan tu anak Sayyidina Ali. Sayang dia. Tahulah mati kena bunuh, seorang kena racun, seorang kena pancung. Ali Husin kena pancung, Ali kena racun. Ali pula Allahumma salli Hasan, insya-Allah. Jadi dia tahu dengan masya-Allah, dia pergi ke rumah Fatimah. Assalamualaikum, bagi salam Allah, cucu datang. Cucu pun rindu dengan atuk. Atuk rindu dengan cucu. Atuk kalau saya cucu ni, kalau dia macam dia sayang anak dia dulu kan, lebih pula saya cucu ni, insya-Allah. Begitu juga Rasulullah, sama juga sifat ni, insya-Allah. Jadi datang insya-Allah.
dibendanya, dipeluknya, diciumnya Hasan, apa ni, diciumnya Husin dekat tengkuk, dicium Hasan dekat bibir. Ini ulama cerita kepada saya, insyaAllah. Jadi Siti Fatihah jawab dari jauh, ya Allah, lain macam betul perwatakan bapa aku ni. Tadi dia tanya, kenapa ya Rasulullah lain sangat perwatakan bapa ini? Sungguhnya aku tahu ke takdir kematian cucu aku. Seorang kena baca, seorang kena baca. Masya Allah, Siti Fatimah anak dia tu sana selusih. Dia dengar macam tu, sedih tak? Sedih memang. Jadi mengayu Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu aku para Nabi, Rasul ni semua ada satu senjata, iaitu doa yang makbul. Allah bagi kan, gunakanlah doa tu untuk mengubah takdir cucu kesayangan kau ni. Rasulullah kata mana? Ya Rasulullah, ini anak kesayangan aku. Ya Rasulullah, di cucu kesayangan kau yang satu hari nanti dia akan jadi imam, jadi khalifah, membina Islam, insyaAllah. Subhanallah, hari ini yang Rasulullah dikawal, semuanya doa ini untuk umat aku. Ini yang bakal kita dapat esok. Tapi Masya Allah, ini perjuangan Rasulullah terhadap umat dia. Dia tahu umat akhir zaman iman lemah, Masya Allah. Itu sebab Rasulullah mintil berurusan dengan Allah SWT. Macam-macam kita dapat. Tak payah pergi umrah pun tak apa kalau tak ada duit. Jangan risau, dapat juga ada amalan yang kita boleh buat untuk mendapatkan pahala-pahala umrah. Oh, ni umat dulu tak dapat. Tuan yang diberikan Allah SWT ni Ramadan lagi ni. Dengan Rajabnya, dengan Syakbannya, apa ganjaran yang Allah bagi kita dapat menjaga amal ini istiqamah. Dengan puasa ni kalau kita dapat amal tambah, semata-mata Allah Nabi galakkan supaya kita beramal lebih Rajab Syakban, supaya kita boleh bersedia di sudut iman kita ni, supaya kita dapat Ramadan yang berkat ni, yang terbaik. Yang dijanjikan macam-macam ganjaran dekat Ramadan ni, kita buat ke tak buat? Rasulullah ni dah berjuang untuk kita ni tuan-tuan, untuk dapatkan segala nikmat ini. Kita sayang tak Rasulullah? Tanya. Kalau tak ada rindu, tanya sayang ke tidak? Sayang ke tak sayang? Rindu ke tak rindu, tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Ini nak kena jaga, tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, insyaAllah. Dia kata apa, insyaAllah, ketika iman kita menurun, biasa kita ni, subhanallah, kerana kita ni bisa marhain, insyaAllah. Kadang turun, kadang naik kan. Ketika turun ni bahaya, ni nak kena jaga. Jangan, kalau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata apa, ketika kamu rasa kamu menurun, buatlah 3 perkara ni. Baca Quran yang pertama. Baca Quran, tuan. Baca Quran, subhanallah. Nabi tinggalkan Quran pada kita, tuan, kerana Nabi sayang pada kita. Jadi kita pun, Masya Allah, buat tak tahu je dengan Quran. Baca Quran, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, itu firman Allah. Ada ulama kata ni firman Allah. Ni Quran ni bukan makhluk, itu firman Allah. Ambil Quran, tuan-tuan, taruh kat jantung kita ni. Ya Allah, bagi aku pulang, ya Allah, sayang ke Quran ni, ya Allah. Ini firman kau, ya Allah, yang kau putuskan kepada Rasulullah SAW. Nabi lain tak ada tinggalkan mujizatnya, ya Allah. Nabi lain tak ada tinggalkan apa kelebihan yang ada pada mujizat mereka, ya Allah. Tapi Nabi aku, ya Allah, Rasulullah ditinggalkan kepada kita kerana dia sayang kepada kita. Kerana itu firman Allah yang penuh barakah. Tuan, penuh barakah, tuan. Masya Allah. Saya nak bagi satu cerita. Dan cerita ini, subhanallah, orang yang saya nak cerita ni masih hidup lagi, tapi umur nak dekat 80 tahun lah. Dulu ketika dia muda, tentang suami isteri, suaminya 45 tahun, isterinya 40 tahun, bekerja di jabatan kerajaan, pangkat tinggi, duit banyak, seorang yang suka membantu orang,
suka sedekah. Suami isteri ni satu hati pun suka sedekah. Tiap-tiap bulan gaji memang dah diperuntukkan untuk bantu orang, anak yatim, madrasah, ma'atafiz, pantang dengan orang susah, dia akan bantu tuan. Asbab daripada kebaikan dia ni, suami isteri ni tuan, Allah timbulkan dalam hati dia ni untuk hafal Quran. Ini hebat Quran ni, subhanallah tuan. Allah kalau nak bagi, Allah bagi je. Tapi dia nak tengok macam mana kita usahakan iman kita terhadap Al-Quran ini tadi, insyaAllah. Jadi terbitlah dalam hati dia nak hafal Quran yang dia kan ada tak rasa, ada bang, sebab pagi ni bang, boleh ke kita hafal Quran sedangkan kita tak tahu ngaji ke? Tapi dia yakin kepada Allah SWT. Sebab apa? Dia usahakan iman dengan sedekah tu tadi. Allah betulkan fikir, subhanallah. Jadi kita kena yakin kepada Allah. Allah kalau nak bagi, Allah tak ada siapa pun boleh halang. Allah bagi tak, Allah bagi, insyaAllah. Jadi mari kita jumpa tuan guru juga. Pergilah pergi ma'atafiz, jumpa seorang tuan guru. Tuan guru, Allahumma salli ala Muhammad, satu hari Allah izinkan saya nak hafal Quran, tuan guru, boleh tak tuan guru ajarkan kami? Suami isteri. Tapi tuan guru ni bagi satu soalan. Dia tanya satu soalan, boleh ngaji tak? Tak boleh, dia kata. Tuan guru yang pertama dia kata, tak boleh. Susah lah nak hafal Quran. Habis itu. Jadi dia balik, tapi tanpa berputus asa. Pasal dia tahu ilham itu daripada Allah SWT. Hidayah itu daripada Allah. Jadi sebab keyakinan itu tentang dia pergi guru itu pun sama juga. Pandai ngaji tak pandai. Kalau tak pandai susah. Ketiga pun macam tu, ke guru yang keempat pun macam tu, kelima, keenam sama. Tapi tak putus asa, dia pergi jumpa yang ketujuh. Dia jumpa seorang tuan guru ni, tuan guru pun cakap sama juga. Pandai ngaji tak pandai ngaji susah. Tapi insyaAllah tuan guru ni pula dengan penuh keyakinan dia kata, kalau Allah nak bagi daya, Allah bagi. Saya nak bagi satu amalan ni. Bagi satu amalan. Apa amalan ni tentang cium Quran. Ambil Quran, cium. Lepas cium tu doa, ya Allah, bagikan aku peluang ya Allah untuk menyayangi Al-Quran ini, firman-Mu ya Allah. Ya Allah, bagilah aku peluang ya Allah untuk jadikan Al-Quran ini sebagai teman hidup aku dunia dan akhirat. Ya Allah, bagilah aku peluang ya Allah supaya Al-Quran ini dapat menjadi peguam aku ketika di barzakh besok ya Allah. Bagilah aku peluang nak sayang Quran ini ya Allah. Jadi dia amalkan tuan. Dia amalkan, insyaAllah. Dia beli kitab Quran, insyaAllah mushaf. Dia beli, dia taruh dalam beg kalas dia. Kemana dia pergi dia akan bawa. Satu kelebihannya, dia akan sentiasa berwudu kerana dia nak amalkan cium Quran. Jadi kalau dia nak pergi kerja, dia akan cium Quran dulu. Dia berdoa, ya Allah, doa-doa yang baik, insyaAllah. Dia nak makan, sebelum dia makan tuan, dia akan muliakan Quran dulu. Dia cium Quran, dia taruh keadaan dia perlu, ya Allah, bagi aku peluang ya Allah. Habis makan pun dia cium Quran. Apa saja dia nak buat, dia akan cium Quran dulu, insyaAllah. Tentang berapa lama dia buat amalan ni? 20 tahun. 20 tahun tapi timu tuan. Istiqamah dia buat dengan keadaan dia berwudu, insyaAllah. Satu hari dia balik daripada solat subuh di masjid, ketika itu umur dah 60-65 tahun. Allah terbitkan hati dia ada sesuatu seperti perasaan dia yang pertama nak dapatkan perasaan nak hafal Quran tu. Itu perasaan yang sama. Dia cakapkan isteri dia, ya mana tak rasa sebab bang. Mohon tuan-tuan tak semua tengok Quran dia, tapi kita tak pandai bang. Tapi tak apa bang, insyaAllah kita dapat 20 ni. Tapi tak tahu ni apa suruh tu, apa ni, suruhan tu. Hati tu tengok Quran. Dia tengok Quran tuan, suami isteri hafal 30 juzuk dekat orang tidur lagi. Ini mukjizat ni bukan barang main-main tuan. Sebab siapa yang tidak tahu belajar.
Siapa yang tak tahu belajar, siapa yang dalam keadaan susah pun belajar Quran ini kena baca hari-hari. Dalam keadaan kita mengangkut, kalau hari-hari kita belajar, kita akan lancar. Cari guru belajar tadi. Ini benda ni saya mengatakan mana-mana pun saya pergi, saya nak cakap. Saya ambil contoh senang je, mak dia. Mak dan bapak dia ni guru Quran. Daripada Singapura sampai dah pindah ke rantau, insya-Allah. Dari guru Quran sampai mak saya 82 tahun, bayah saya dah meninggal dah tahun 2010. Mak saya sampai sekarang ada orang nak belajar je, dia larat tak larat je. Tapi subhanallah, mak saya ni hari-hari dia tak tahu seminggu tu berapa kali dah khatam Quran. Dengan mata ni subhanallah. Mata ni kadang-kadang dia pakai spek. Kalau cahaya cukup, dia tak payah pakai spek. Kalau cahaya kurang, rendung lah, dia pakai spek lah. Dia pakai ni mata baca. Gigi mak saya tak ada habis dah pakai gigi palsu. Kadang-kadang tu pakai gigi palsu menyusahkan kan. Pasal macam nak baca kan boleh goyang kan. Dia tanggal gigi, tahu dalam gelas tu dia baca. Orang tak ada gigi, baca, makhraj dia lain sikit. Kita boleh dengar. Tapi saya dengar dari mak saya oleh kerana dia hari-hari baca tentang. Tak ada gigi pun makhraj dia baik lagi, cantik lagi, insya-Allah. Dengan telinganya, dengan fikir dia, ya Allah subhanallah. Seorang yang punya ingatan yang dahsyat tentang. Tadi pun dia keluarkan satu cerita yang kakak saya terperanjat. Kita makan tadi tengah hari, macam zaman dengan mak dia. Mak saya boleh kenal satu orang tu yang tak tahu dah 10-15 tahun dulu kita pernah jumpa. Tapi dia ingat lagi peristiwa tu. Kakak saya terkejut. Kawan saya bawa isteri kerana dia tanya apa rahsia makcik ni, makcik sihat subhanallah. Baca Quran lah. Baca Quran tuan. Kalau kita betul-betul sayangkan Nabi, kita memang sayang Allah. Tapi Nabi ni, bukti kita nak sayang oleh Nabi yang memperjuangkan kita hari ini dapat Islam, dapat iman, dapat umat yang terbaik. Baca Quran. Dan barakah ni firman Allah ini, Al-Quran ini tuan, Allah akan dorong kita, bagi daya lagi untuk melakukan perkara-perkara amal-amal yang menjaminkan ghanimah untuk pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya anak murid, saya mengajar juga Quran. Ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya khuruj ke 10 hari ke 40 hari, 4 bulan saya keluar tuan, saya dapat peluang untuk buat tahajud. Saya ketika tahajud saya doa, ya Allah bagilah aku sambung kerja bapa aku. Itu doa saya. Bagilah aku ya Allah ilham ya Allah, macam mana bapa aku dulu mengajar aku cara mengajar aku Al-Quran dulu. Aku nak mengajar macam mana cara bapa aku mengajar. Ini saya doa saya. Saya bukan ada sekolah secara formal mengajar macam mana nak mengajar orang, mengajar Quran, mengajar tajwid, tak ada. Saya tak ada tuan. Tak ada senang Islami saya ni, tak ada. Tapi doa alhamdulillah saya dapat mengutabar saya di rantau. Saya banyak kelas pengajian saya di Bami. Saya pergi syarikat-syarikat mengajar. Kadang saya buat online, malam ni ada online mengajar online tuan. Sehingga kan alhamdulillah Mufti Bismillah bagi tauliah pada. Padahal tak ada benda, tak ada sijil, saya tak ada sertifikat, tak ada ijazah, tak ada diploma, tak ada apa. Alhamdulillah keyakinan mufti-mufti bagi saya tahu dia hari ini mengajar. Kenapa? Bukan nak tunjuk pandai tak, supaya kita sentiasa duduk di dalam suasana agama untuk kita usahakan iman kita. Ingat tuan, iman ini kurang balik, kena diusahakan. Baca Quran. Yang kedua, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala apa? Ketika iman kita sedang menurun, hadril majlis ilmu. Hadril majlis ilmu, berkatnya majlis ilmu ni Allah bagi 1,000 kirat. Allah ampunkan dosa. Seluruh makhluk di langit, di darat, di lautan mendoakan keampunan dosa itu. Hari ini kenapa kita punya iman kita jatuh tentang iman kita lemah kerana dosa. Hadril majlis ilmu Allah ampunkan dosa, meningkat iman balik. Itulah dapat je kita hadir majlis ilmu. Tak kira siapa mengajar, insya-Allah dapat masuk dekat kepala kita. Nampak iman naik, betul tak? Iman naik kerana majlis itu mengampunkan dosa. Rajin-rajin hadir majlis ilmu, subhanallah. Dan yang ketiga, muhasabah diri.
Muhasabah diri tuan, insya-Allah. Aku mak muhasabah bapa saya selalu dulu besar dah. Ya, muhasabah diri ni kau jangan tunjuk terror kena. Ya Allah, ya Tuhanku, malam tadi aku buat 20 rakaat tahajud dah, ya Allah. Takkan kau tak bagi apa-apa dah. Kau kan tu. Muhasabah diri ni rasa salah. Sentiasa rasa salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Bila kita ada rasa salah ni tuan-tuan, masya-Allah, kita ada usaha untuk bertaubat. Lain daripada orang yang selalu mengaku pandai, selalu mengaku tak salah, dan dia tak ada usaha untuk dia bertaubat. Subhanallah. Sebab hari ini tuan-tuan, kita kena sentiasa bersalah di hadapan Allah SWT. Tak kira lah dengan siapa pun. Kerana kita lazimkan sifat ini. Untuk menjadi seorang yang tawadhu, salah satu sifat perlu ada adalah mengaku salah. Sebelum kita nak bertaubat, kena ada sifat mengaku salah. Innal 'abda idza tarafa bidhanbi thumma taba taballahu 'alaihi. Seorang hamba itu apabila dia mengaku salah lalu dia bertaubat, nescaya Allah akan terima taubat dia. Bukan taubat mengikut adat dia, buat salah taubat, dah, bukan tu. Dia seorang yang betul-betul dia rasa salah, mengaku salah di hadapan Allah, lalu dia bertaubat, dia tak akan buat balik kesalahan yang dia pernah buat tu. Dia tak akan buat. Tapi orang yang selalu, masya-Allah, hari ni dia buat salah, lepas tu dia bertaubat. Besok dia buat benda yang sama lagi, dia bertaubat. Sama yang dah. Pasal apa? Pasal tak ada sifat salah. Ni Nabi dekat ni. Orang yang, masya-Allah, seorang hamba Allah apabila dia mengaku salah. Jadi mengaku salah ni tempat subhanallah. Ini satu sifat, masya-Allah, untuk menjadikan kita seorang yang tawaduk. Sifat tawaduk ni, inilah sifat satu akhlak yang paling Allah suka dan disuka. Untuk kita, masya-Allah, tak ada lain untuk semata-mata untuk kita mengekalkan iman kita. Supaya ini kita sentiasa berada di dalam keadaan sempurna yang dapat mempertahankan diri kita daripada segala ujian Allah SWT, dan kita sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT. Ini fikir yang betul. Bila kita dapat, masya-Allah, kita dapat bersangka baik dengan Allah, maknanya ketika itu, masya-Allah, Allah nak betulkan kita punya fikir. Fikir kita ni nasihat, kerana fikir ni penting. Jepun sebelum maju, kan, apa dia buat dulu? Dia fikir dulu macam mana nak buat. Kan, kita nak makan pun nak masak apa, orang tak long, tak nak masak. Fikir dulu tak? Apa pun nak masak. Penting ni fikir ni. Masya-Allah, mudah-mudahan, masya-Allah, dengan kita usahakan iman kita, Allah betulkan fikir kita, supaya dengan fikir yang betul tadi kita dapat usahakan dengan perkara-perkara yang Allah suka dan disuka. Itu dia, kita nak suka dengan Allah, nak suka dengan Nabi dia. Buat apa, tak ada masalah buat. Kita masih lagi kat dunia kerja. Itu pun perintah Allah, kan? Tapi dengan fikir yang betul, kita dapat buat kerja seperti mana yang telah ditinggalkan, yang diajarkan oleh kerja mengikut cara Nabi, berniaga ikut cara Nabi, menjadi doktor seorang menjadi ikut cara Nabi. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang mentakdirkan hidup dan mati untuk menguji kamu dan menzahirkan siapa di antara kamu amalnya yang terbaik. Ahsanu amala. Jadi amal yang terbaik ni amal apa tuan? Segala amalan, segala perbuatan yang mengikut cara Nabi, itu dia yang terbaik. Minum ikut cara Nabi, makan ikut cara Nabi, masuk bilik air ikut cara Nabi, bekerja ikut cara Nabi, berniaga ikut cara Nabi. Apa saja. Jangan cakapkan solat pun lagi lah pula. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi subhanallah, mudah-mudahan doa-doa lah, jadi tuan-tuan yang mulia Allah SWT, mari kita sama-sama sibukkan diri kita untuk usahakan iman kita ke arah yang Allah suka. Buat apa saja, pastikan perkara itu adalah perkara yang Allah suka, dapat meningkatkan iman kita. Jadi kita fikirkan innama yu'minu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu alladhi. Dia tiba-tiba kalau lupa dia tu.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini pun kayu buku. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar. Kita nak pasti kita ni betul lah iman kita ni ya. Dengan nama Allah ni kita nyanyi, kita buat dek je, masih buat kuih lagi ke ataupun kita dengan nama Allah ni Masya Allah buat kuih pun masih lagi kita berselawat, masih lagi kita beristighfar dengan Allah SWT insyaAllah. Dan ataupun kita buat tak tahu dia dan apabila kita mendengar satu orang baca Quran ataupun kita sendiri baca Quran, insya-Allah, kan kita dapat meningkatkan iman kita. Walau kita ada perasaan yang macam kan. Dah sampai waktu dah ni, aku kuih tak siap lagi. Dan nak semayang asar pula. Ni kalau adu-adu macam tu letih lah. Kerana hadis sebagai saya mengikut. Lagi satu, insya-Allah bacalah surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah orang yang beriman. Orang yang beriman yang berjaya apa? Dia bilang solatnya khusyuk, dia mengelakkan daripada perbuatan perkataan yang sisir. Allah dia membersihkan hartanya dengan berzakat, insya-Allah, dan dia menjaga penghormatannya. Dan kali insya-Allah kalau ada waktu, insya-Allah diizinkan Allah dapat saya ke sini, kita dapat uraikan perkara-perkara